Tun Mutahir sendiri. Nak dah? Tun Fatimah lah. Alfonso de Albuquerque. Dia dalam bayat ni. Ni. Itu batu berendam tu. Kalau kita lihat lukisan-lukisan ini, suasana zaman dulu kala seolah hidup. Betapa kuatnya impak dan keberkesanannya lukisan-lukisan sejarah ini. Bayangkan pula jika hanya tulisan-tulisan sahaja yang ada di muzium, pasti bosan dan pengunjung tidak akan mendapat gambaran apa yang berlaku. Walaupun hanya sekadar ilustrasi, sekurang-kurangnya dapatlah kita gambaran Hang Tuah, Tun Fatimah dan keadaan Melaka diserang Portugis dan Belanda. Daripada sekolah rendah lagi, itu sebab saya kata kau sebelah sini ilmu hisab, sebelah sana lukisan, selalu cikgu dia boleh buat iBird view. Ingat senang anak-anak. Sekarang nak kena pakai apa Umar? Drone. Mempunyai minat yang mendalam terhadap seni lukis, anak kelahiran Kedah, negeri Jelapang Padi, Harun Lat, 77 tahun, merupakan antara pelukis yang most wanted bagi melakar detik-detik bersejarah negeri Melaka semasa dijajah dulu. Bukan sekadar itu, beliau juga pernah dipanggil melakar gambaran nostalgia dan sejarah di beberapa negeri, termasuk Sarawak, Johor, Singapura dan lain-lain. Macam di Johor Baru tu, Johor, Syed Sahil dah. Kalau tak salah, adik kepada Syed Muhammad Jamal, pelukis hebat Malaysia kan, arwah lah. Dia selalu, di awal 90 jugalah, dia selalu datang rumah saya minta lukis berkenaan dengan Johor punya bangunan yang mana yang bangunan lama tu kan. Saya boleh buat. Saya ingat rantap di Gunung Saduk, Gunung Sarawak. Masa tu saya lukis untuk Museum Sarawak. Museum Sarawak pun tak ada cerita, tak ada lukisan pun. Tapi apabila saya masuk, saya tengok dalam museum tu cuma cerita aja, kan. Jadi saya dapat gambaran. Pernah Singapura panggil dulu sekali. Singapura pernah panggil, dia buat envelope apa tu kan. Setiap envelope dia ada lukisan kan. Dia orang pergi kontak saya masa tu tahun 85, 86. 2 kali saya pergi di Singapura. Bagi anda yang masih belum tahu, hampir kesemua lukisan era Kesultanan Melayu Melaka yang terdapat di Muzium Melaka di Bandar Hilir dan muzium lain di negeri ini adalah hasil lukisan tangan Pak Ngah Harun Lat. Dia pegang Quran kecil di tangan kanan tu. Awal 84. Lukisan saya yang paling tinggi pun tak ada harga. Dia cuma saya ingat lukisan saya paling tinggi 9,000 gitu lah. Masa tu, tapi ada juga yang kecil-kecil dekat muzium Samudra tu. Tak sampai, ingat dalam 2,000 gitu lah. Ditanya dari mana datangnya ilham dan gambaran sewaktu era Kesultanan Melayu Melaka, ujar Pak Ngah, logik akal dan beberapa kajian perlu dibuat. Dan selalunya bagi melakar satu babak lukisan mengambil masa hanya seminggu. Dia kata kapal Cina. Kapal Cina kita pun cari juga lah. Selak tengok mana rupa kapal Cina kan. Selalunya dia orang bagi tag kan. Tag tu kita baca lah. Kalau dah tepi sungai tu mesti kena ada sungai. Kan. Jadi begitulah. Kalau bukit, bukau apa itu ini kita dapat bayanglah. Kadang-kadang ajalah macam dengan Dul Said tu, saya paksa pergi juga di kawasan Naning kan, untuk tengok dia punya masjid ke apa itu hari. Itulah dapat bayangkan tahun jugalah kalau pakaian tu dalam tahun 40-an, 50-an tu. Seminggu satu saya ambil tu. Dia lah sepatutnya memanglah lukisan tu memang
Ni kalau nak cantik kan, macam kita kata Leonardo da Vinci lukis Mona Lisa. Berapa tahun? Cerita kata 4 tahun. Begitulah. Jadi lukisan dia tahan sampai hari ini. Kita sejarah di zaman Muzaffar Shah 500 tahun sampai sekarang, dia masih ada lagi. Nama pun jiwa pelukis, biarpun menjangkau usia 1 abad, beliau masih lagi berkebolehan melukis jika mendapat permintaan. Last melukis, saya ingat tak last tu, sampai sekarang pun boleh melukis lagi. Kalau yang berkenaan dengan apa saja lukisan kan, masih boleh. Harapan Pak Ngah sangat tinggi agar lukisan-lukisannya dipelihara sebaiknya. Saya harap lukisan yang pernah saya buat, minta dia dijaga dengan baik, supaya diingati oleh generasi yang akan datang. Nanti dia orang tengok, kalau dia minta 100 tahun lagi, kalau ada kan, kalau dijaga betul-betul. Diharap jasa-jasa Pak Ngah melakar sejarah dihargai. Tanpa insan macam Pak Ngah, sejarah kita akan kosong, tiada jiwa dan mati.